Assalamualaikum tu Sejahid. Hari ini kami daripada kumpulan para miswara ingin membentangkan tentang pendudukan Jepun di tanah Melayu. Ini adalah ahli kumpulan kami, iaitu saya, Muhammad Afif bin Saifuddin, Ashrani Aklan bin Ahmad Faizal Izzuan, Marina binti Muhammad, Muhammad Faiza bin Muhammad Rosli dan Muhammad Fikri Mujahid bin Masadi. Kita akan membincangkan tentang pengenalan, faktor-faktor yang memudahkan kejayaan Jepun, pentadbiran Jepun tanah Melayu, kesan-kesan pendudukan Jepun, tanah Melayu selepas pendudukan Jepun dan juga kesimpulan. Kita mulakan dengan pengenalan. Pada tahun 1932, golongan tentera telah pun menguasai politiknya. Dan pada tahun 1937 pula, golongan tentera ini mula menyerang China, iaitu tentera Jepun. Dan pada 8 Disember 1941, Jepun mula menyerang tanah Melayu. Seterusnya. Faktor-faktor yang memudahkan kejayaan Jepun. Faktor yang pertama ialah Perang Dunia Kedua. Jepun berjaya menguasai tanah Melayu dalam masa tempoh 70 hari kerana didorong beberapa faktor. Perang dunia yang meletus di Eropah menjadi pemangkin kejayaan pihak Jepun. Pihak British tidak menyedari tentera Jepun untuk menyerang tanah Melayu kerana pihak British menumpukan perhatian mereka terhadap peperangan yang meletuskan di Eropah lebih mendesakkan. Faktor yang kedua ialah sikap pihak Barat. Sikap pihak Barat memandang rendah terhadap kemampuan Jepun adalah salah satu faktor utama menyebabkan kejayaan pihak Jepun. Pihak British sangat berkeyakinan dengan kemampuan tentera laut dan udara mereka, bahawa mereka menganggap boleh menandingi kekuatan pihak tentera Jepun. Faktor yang ketiga ialah persediaan dan perancangan pihak Jepun. Persediaan dan perancangan pihak Jepun yang sangat teratur adalah suatu punca kejayaan kepada mereka. Penubuhan unit perisikan khas tentera Jepun dicipta untuk mendapatkan maklumat kekuatan tentera British, memudahkan tentera Jepun untuk merancang strategi. Faktor yang keempat ialah penyebaran anti-dakyah British. Jepun juga menyebarkan dakyah anti-British melalui Doronawa. Telah berjaya menyebarkan kepada kalangan askar-askar India yang berkhidmat kepada pihak British di tanah Melayu untuk tidak lagi berkhidmat. Jepun juga berjaya memiliki orang India yang berkhidmat dengan British untuk berkhidmat dengan pihak Jepun. Faktor yang kelima ialah kelengkapan senjata perang Jepun. Kelengkapan senjata pihak Jepun, mereka memperkuatkan serangannya dengan menggabungkan kekuatan antara pasukan laut, udara dan darat. Angkatan Udara Jepun telah mengambil kira jarak dan sasaran dari pangkalan mereka yang ditubuhkan mereka di Indochina. Seterusnya, mereka menggunakan kapal terbang pejuang yang moden daripada pihak British. Pesawat pejuang mereka memberikan perlindungan kepada pesawat penyebom untuk memusnahkan tempat penting British termasuk yang berada di pedalaman, dan pihak Jepun memberikan perlindungan rapat kepada pesawat-pesawat pengangkut dan logistik mereka. Faktor yang keenam ialah kelemahan tentera British. Kelemahan tentera British dan kekurangan kelengkapan senjata perang juga menjadi penyebab kekalahan British terhadap tentera Jepun. Pasukan tentera British yang dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan tanah Melayu dan Singapura kurang terlatih dan berpengalaman. Faktor yang keenam ialah, faktor yang terakhir ialah semangat perjuangan yang tinggi.
Pihak Jepun berunsur mengamalkan unsur moral dan semangat yang juang yang tinggi adalah perkara penting terhadap diri mereka. Pihak Jepun bukan sahaja memiliki kekuatan daripada bilangan anggota mereka, tetapi mereka juga berdisiplin dalam semangat juang yang tinggi. Tentera Jepun yang bermoral tinggi dan bersemangat juga menganggap perjuangan mereka itu adalah perjuangan suci bagi negara dan maharaja mereka. Itu saja. Okay. Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu. Matlamat sistem ketenteraan dalam memerintah Tanah Melayu. Okay. Jepun telah memerintah Tanah Melayu bercirikan sistem ketenteraan dengan matlamat utama ialah untuk memulihkan keadaan awam kerana mereka ingin memulihkan masyarakat tempatan yang sebelum ini huru-hara atau tidak aman ekoran daripada penentangan tentang pemerintah barat. Mereka juga ingin mewujudkan pemerintah Asia untuk orang Asia dan memonopoli sumber ekonomi di Tanah Melayu yang akan digunakan untuk membantu masalah ekonomi yang sedang melanda negara Jepun pada waktu itu. Okey, secara tidak langsung ia bertujuan untuk menanggung perbelanjaan untuk membiayai tenteranya di Tanah Melayu dalam bentuk senjata, makanan dan kemudahan-kemudahan tentera. Okay. Next. Seterusnya, corak pentadbiran Jepun di Tanah Melayu. Yang pertama, sistem pemerintahan yang bercirikan sistem ketenteraan yang berpusat di Singapura. Kedua, Gubernur Jepun akan dibantu oleh wilayah iaitu penasihat yang bertujuan untuk menggantikan Majlis Mesyuarat Negeri. Yang ketiga, pentadbiran Tanah Melayu dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang keempat, Jepun juga mengekalkan pentadbiran yang diamalkan oleh British secara tidak langsung. Okay, next. Okay, contoh aliran pentadbiran pusat. Yang paling atas ialah pejabat perang di Tokyo. Bawahnya pengarah agung iaitu Singapura. Bawahnya mahkamah, ada 2, mahkamah dan majlis pusat iaitu penasihat, pegawai kanan kerajaan yang dilantik. Biro-biro pentadbiran iaitu urusan agama, kewangan, perindustrian, pengangkutan, hakiman, penghubungan, audit negara, keselamatan, penerangan, penyiaran kebajikan, makanan, perkayuan, urusan laut. Contoh catat aliran pentadbiran wilayah: Pulau Pinang, Melaka, Johor, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan di bawah Gubernur iaitu ada 2, mahkamah, majlis wilayah iaitu penasihat, ahli-ahli dilantik oleh Gubernur. Biro-biro pentadbiran iaitu hubungan terus dengan pentadbiran pusat iaitu ada 3. Mahar iaitu hubungan terus dengan pengarah agung. Kedua, majlis daerah iaitu penasihat, ahli-ahli dilantik oleh mayor. Ketiga, pejabat daerah, ada 2, pejabat kesihatan dan penghulu.
Okey, seterusnya kita pergi kepada struktur pentadbiran Jepun di Sabah dan Sarawak. Okey, dia diketuai oleh Gubernur Jeneral. Okey, dan juga setiap wilayah akan diketuai oleh gubernur, iaitu ada Gubernur Kuching, Gubernur Sibu, Gubernur Miri dan juga Gubernur Sandakan. Ada juga latihan residen, pegawai daerah dan juga ketua tempatan. Okey, seterusnya kedudukan Jepun di Sabah dan Sarawak. Okey, Jepun mula memasuki Sarawak pada bulan Disember 1941. Sarawak dan Sabah diletakkan di bawah pentadbiran Gubernur Jeneral Jepun. Ibu pejabat pentadbiran Jepun terletak di Kuching. Seterusnya Sabah ditadbir di bawah dua bahagian, iaitu Timur dan Barat. Pada tahun 1943, pusat pentadbiran dipindahkan dari Kuching ke Sapong, Sabah. Dan yang terakhir, Jepun telah ditewaskan dalam Perang Dunia Kedua, menyebabkan Jepun berundur diri daripada Sabah dan Sarawak pada bulan September 1945. Seterusnya kita pergi kepada kesan penduduk Jepun di tanah Melayu. Terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kita pergi kepada faktor sosial. Yang pertama, penindasan terhadap orang Cina berlaku. Kedua, ramai pemuda yang terpaksa menjadi buruh paksa dalam pembinaan landasan kereta api. Yang ketiga, negara mengalami masalah kekurangan beras ekoran perdagangan antarabangsa yang kacau bilau. Keempat, penduduk menghadapi masalah kesihatan. Itu untuk faktor sosial. Kita pergi kepada faktor ekonomi. Yang pertama adalah tanah Melayu mengalami kemerosotan pada peringkat individu dan keluarga. Perusahaan biji timah dan getah yang pesat sebelum ini merosot dan hampir terhenti. Ketiga, barang keperluan utama seperti tekstil dan ubat-ubatan tidak dapat diperoleh. Yang terakhir, nilai mata wang negara jatuh dengan teruk. Seterusnya, faktor politik. Faktor politik, Jepun memberikan kesedaran politik kepada masyarakat tempatan untuk mencapai kemerdekaan. Orang Melayu mendapat banyak peluang dan pengalaman dalam bidang pentadbiran. Masyarakat tempatan mendapat kesedaran tentang kelemahan British dan melahirkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan. Seterusnya, kita pergi kepada tanah Melayu selepas pendudukan Jepun. Yang pertama, berlakunya keganasan selama 14 hari. Yang kedua, berlaku kekosongan politik kerana tiada kuasa yang memerintah. Yang ketiga, kekosongan politik. Ini suatu masa atau keadaan sesebuah negara atau negeri tidak mempunyai sebuah kerajaan atau pemerintah. Sama seperti nombor 2. Nombor 4 adalah PKM mengambil kesempatan untuk menguasai keadaan tanah Melayu. Yang kelima, kawasan tanah Melayu dikuasai oleh cawangan tentera PKM iaitu Malayan People Anti-Japan Army. Kalau nama pendek dia ialah MPAJA selama 14 hari. Nombor 6, tentera MPAJA dikenali sebagai bintang 3. MPAJA telah menguasai bandar, daerah penting, balai polis, pejabat pentadbiran kerajaan. Yang ke-8, MPAJA menjalankan undang-undang seperti menghukum sesiapa yang bekerjasama dengan Jepun, mengenakan cukai kepada kepala, cukai harta dan cukai tanah. Okey, antara keganasan yang dilakukan oleh MPAJA, yang pertama, menculik dan menyiksa sesiapa yang dianggap bersubhat dengan Jepun, menghukum penduduk yang menganiaya orang Cina, merampas harta benda orang kampung dan membunuh sesiapa yang dianggap bersalah. Contoh keganasan yang dilakukan oleh MPAJA ialah di Batu Pahat, PKM membunuh seorang penghulu yang dianggap bersubhat dengan Jepun. Pegawai daerah yang cuba berunding juga dibunuh. Di Jelebu, Negeri Sembilan, PKM mencemarkan masjid dan surau. Dan di Kampung Bakor dan Sungai Manik, ini Perak, PKM membakar rumah yang berpenghuni di waktu malam. Kesan keganasan tersebut berlaku ketegangan kaum kerana kebanyakan anggota PKM adalah orang Cina. Penduduk Melayu bangkit menentang PKM.
Tiga, berlaku huru-hara di beberapa tempat di semenanjung Tanah Melayu, iaitu Batu Pahat dan Muar. Empat, orang Melayu pimpinan Kai Saleh Karim bergabung tenaga menyerang orang Cina di Bandar Batu Pahat. Yang kelima, serangan tersebut berjaya dihalang oleh pegawai daerah Batu Pahat, iaitu Datuk Hamid Jaafar. Nombor 6, darurat berlaku di Tanah Melayu iaitu antara 1948 hingga 1960. PKM cuba mengambil alih kuasa di Tanah Melayu secara keras. PKM membunuh anggota tentera, polis dan orang ramai. Di bawah Undang-Undang Darurat, kerajaan berkuasa mengharamkan parti-parti radikal menangkap tanpa bicara dan membawa negeri. Dan terakhir, Sir Gerard Templer memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kerajaan British memperkenalkan sistem kod pengenalan untuk membezakan mereka dengan pengganas. Harold Briggs dilantik sebagai pengarah gerakan menentang komunis pada tahun 1950. Di bawah rancangan Briggs, kampung baru diperkenalkan. Kampung baru dipagarkan sekeliling dan disediakan kemudahan. Langkah-langkah dilaksanakan oleh British berjaya oleh mata PKM dan darurat diisytiharkan tamat pada 31 Julai 1960. Okey, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Okey, antara kesimpulan yang kita dapat belajar daripada kursus ini ialah yang pertama, Jepun di Tanah Melayu ini telah banyak mengubah corak hidup rakyat tempatan. Yang kedua, terdapat banyak juga perubahan dari berbagai aspek daripada ekonomi, sosial dan juga sebagainya. Yang ketiga ialah kita seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Perdana Menteri kita Tunku Abdul Rahman kerana telah memberikan kemerdekaan kepada negara kita. So kita dah tak dijajah oleh mana-mana negara pun. Yang keempat ialah marilah kita bersama-sama berganding bahu serta bersatu padu agar kemerdekaan yang telah tercapai akan terus berkekalan. So kita ni sebagai satu kaum yang majmuk kat Malaysia ni kan, ada India, Cina, Melayu kan. So kita ni kena bergabung supaya kita ni hidup dalam keadaan yang harmoni dan juga tenteram. So tak akan berlaku dalam pergaduhan antara kita semua. Okey, itu sahaja pada keperluan kami. Sekian, terima kasih.